Bismillah, hari ini kita akan teruskan ke tajuk ketujuh untuk siri ulang kaji kelas akidah buat saudara baru. Tajuknya adalah beriman kepada Rasul. Bila kita sebut beriman kepada Rasul ni maksudnya beriman kepada Nabi dan Rasul lah kan. Okay. Bila kita sebut beriman kepada Rasul sebagai rukun iman keempat, apakah maksudnya? Rukun maksudnya kalau kita tak beriman kepada Rasul, tak sempurnalah iman kita. Tak sempurnalah seorang apabila dia sebut diri dia sebagai Muslim. Beriman kepada Rasul bermaksud kita beriman kepada orang-orang ataupun Nabi dan Rasul yang Allah utuskan kepada kita untuk menyampaikan agamanya. Dan meyakini juga pengutusan 25 orang Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Antara dalil yang menyuruh kita beriman, wajib beriman kepada Rasul, iaitu surah Al-Baqarah ayat 285. Ada banyak lagi ayat ni, boleh tengok. Tak baca lah kan. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahawa kita wajib beriman kepada para Rasul. Dan dalam ayat 285 ni, menunjukkan bahawa bukan sahaja beriman kepada Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad kan. Tapi juga Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Siapakah mereka? Ada yang disebut namanya, ada yang tidak disebut namanya. Kita akan belajar kejap lagi. Jadi bila kita sebut Nabi dan Rasul ni ada sedikit perbezaan. Nabi ni prophet. Prophet lah kalau nak mudah faham kan. Datang daripada perkataan naba, iaitu lelaki yang dipilih oleh Allah dikurniakan wahyu tapi tak disuruh, tak diperintahkan untuk menyampaikan. Untuk dia sahaja. Tapi Rasul, dia diberi wahyu tapi disuruh menyampaikan. Dan disuruh menyampaikan. Kita panggil Rasul ni masa mudah dia messenger. Penghantar. Kalau bahasa mudah dia postman. Dia kurang begitulah. Okey. Jadi ada 25 nama Nabi dan Rasul dalam Al-Quran yang disebut. Ada lagu 10. Ada lagu 25 Rasul kan. Boleh cari Raihan punya. So 25 nama ni disebut dalam Al-Quran secara khusus dan kita beriman secara khusus. Bahawa mereka ini adalah utusan Allah. Tapi ada juga yang Nabi dan Rasul yang tak disebut namanya. Allah kata, sebahagian mereka kami sebut, kami ceritakan kepadamu, sebahagian lagi kami tidak ceritakan kepada kamu. Maka yang tak diceritakan tu kita beriman secara umum. Ada banyak sangat Nabi dan Rasul. Kadang-kadang bilangannya tak terkira. Itu pada ilmu Allah. Tapi kita beriman bahawa adanya mereka ni diutuskan oleh Allah. Sifat wajib, mustahil dan harus ni agak falsafah tapi kita beriman, kita belajar untuk mengetahui cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama sifat wajib. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan agama kepada umat manusia mestilah pilih orang yang berkualiti, bukan pilih saja-saja kan, sebab Allah Maha bijaksana, Maha berhikmah. Jadi mestilah dia pilih orang yang betul-betul kualiti untuk sampaikan agama dia. Macam mana istana memilih orang yang berkualiti untuk membuat perutusan kan. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala yang lagi Maha bijaksana dan Maha agung. So, kualiti pertama adalah sidik, iaitu bersifat benar. Bercakap benar, perbuatannya benar. Yang kedua amanah, iaitu jujur, tidak melakukan benda yang dilarang. Bertanggungjawab. Yang ketiga tabligh, iaitu menyampaikan dengan sempurna, dengan paling baik sekali caranya. Yang keempat fatanah, iaitu bijaksana dalam berdakwah. Nabi dan Rasul kita ni bijaksana. Macam-macam cara dakwah mereka buat sesuai dengan keadaan. Okey. Sifat mustahil. Sifat mustahil contohnya berbohong. Kazib. Khianah, melakukan benda khianat, larangan Allah. Kitman, menyembunyikan. Baladah, bodoh. Jadi sifat-sifat ni mustahil bagi seorang Nabi sebab kalau ada sifat ni, macam mana kita nak percaya pada Nabi tu kan? Okay. Banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Nabi dan Rasul ni adalah orang yang terpilih dan terpelihara oleh Allah daripada sifat-sifat yang sedemikian. Sifat harus. Nabi dan Rasul kita adalah daripada kalangan manusia. Jadi harus bagi mereka untuk memiliki sifat manusiawi. Seperti makan, minum, tidur, berkahwin, suka, duka, letih dan sakit. Ini menunjukkan bahawa kita beriman kepada Nabi itu sebagai Rasul. Sebagai orang yang menyampaikan agama.
Mereka bukanlah dewa, bukanlah Tuhan, kan? Mereka adalah nabi yang dipilih Allah dari kalangan manusia untuk sampaikan agama kepada kita. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa tu kita beriman sebagai seorang Muslim, kita beriman kepada Nabi Isa sebagai manusia, ya, sebagai Rasul untuk menyampaikan. Dan iman kita tak sempurna kalau kita tak beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasul. Begitu sekali. Okey, terusnya surah Al-Furqan menunjukkan bahawa Nabi dan Rasul tu dipilih dari kalangan manusia sebagai ujian bagi kita. Boleh tengoklah surah Al-Furqan ayat 20. Dan hikmah para Rasul ni dipilih dari kalangan manusia adalah yang pertama, kita boleh tengok cara hidup dia. Menjadi contoh ikutan kepada kita kan, secara live. Jadi boleh relate. Bila orang tu daripada kalangan kita, kita boleh relate kan. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih. Role model. Berbanding makhluk lain. Kenapa Allah tak pilih malaikat? Kenapa Allah tak pilih makhluk-makhluk lain kan untuk jadi penyampai? Kenapa Allah pilih manusia? Sebab manusia tu ada kualitinya tersendiri. Yang ketiga, manusia lebih mudah beriman kepada Rasul apabila mereka dapat membuktikan kerasulan dengan mukjizat. Jadi ada mukjizat kita akan belajar kejap lagi. Bila Rasul tu menunjukkan sebagai seorang manusia, lagi mudah manusia untuk beriman kepada dia. Yang keempat, menjadi ujian. Bila Nabi tu manusia, kita diuji lah. Kita nak beriman ataupun nak menolak kan. Okey. Matur Rasul ni adalah perbincangan tentang Nabi dan Rasul terpelihara oleh Allah daripada melakukan sebarang bentuk dosa besar dan juga kekufuran. Kita yakin bahawa Nabi dan Rasul tidak pernah melakukan kekufuran, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah melakukan dosa besar. Kita beriman. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang pemeliharaan Allah. Dan sebahagian ulama juga berpendapat bahawa para Nabi dan Rasul ni terpelihara daripada melakukan dosa-dosa kecil. Okay. Alright. Ini antara ayatnya. Surah Al-Fatah ayat 1 hingga 2 boleh baca. Allah kata, Allah mengampunkan dosamu yang lalu dan terkemudian. Para Rasul. Nabi Muhammad lah. Okey, mukjizat pula. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Dan perkara luar biasa itu melemahkan hujah orang kafir yang tidak mahu beriman. Contohnya, mukjizat hisiah dan maknawiyah. Hisiah ni yang boleh dirasa. Maknawiyah ni tak boleh nampak, tapi dapat difahami. Contohnya mukjizat hisiah, Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan semua. Nabi Musa boleh tukarkan tongkat kepada ular kan. Nabi Muhammad boleh mengeluarkan air daripada celah-celah jari baginda. Itu semua mukjizat hisiah yang terjadi pada waktu Nabi tu masih hidup. Mukjizat manawiyah pula seperti Al-Quran. Al-Quran Rasulullah dah tak ada, tapi Al-Quran masih dapat dibuktikan sehingga hari ini. Malah semakin maju teknologi dan sains, semakin dapat membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan benda-benda yang kita tak nampak seperti macam mana Isra' Mi'raj Rasulullah bermusafir pada satu malam sahaja kan, ke langit ketujuh dan sebagainya. Itu semua yang kita tak nampak, tapi itulah mukjizat. Okey. Dan di sini kita dapat simpulkan bahawa cara-cara untuk kita beriman kepada Nabi dan Rasul ni adalah kita percaya bahawa mereka ni adalah utusan Allah, yang Allah pilih. Nabi Adam sebagai Nabi pertama dan Nabi Muhammad sebagai penyudah ataupun penutup para Nabi. Tak ada dah Nabi selepas ni kan. Kalau ada yang mengaku tu bukanlah. Dan kita percaya pada ajaran yang dibawa. Kita percaya juga pada semua 25 nama Rasul tu dalam Al-Quran dan yang tak disebut. Dan kita meneladani akhlak para Rasul. Jadi marilah kita baca kan kisah-kisah dalam Al-Quran tentang Nabi dan Rasul kita. Dan kita mengambil contoh daripada mereka, menjadikan inspirasi dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.